Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Syariza dan rakan saya Nurul Syafiqah. Untuk task pairing ini, tajuk yang kami dapat adalah kemahiran mendengar. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apakah itu kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar adalah satu proses menerima atau memahami makna dan tindak balas terhadap percakapan atau bukan percakapan untuk mendengar sesuatu yang melibatkan proses minda atau pemikiran. Pendengaran merupakan satu kemahiran yang asas dan utama dalam proses komunikasi. Jadi kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan individu mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi. Contohnya dalam pengucapan cerita, arahan, perbualan, soal jawab, laporan berita ataupun dalam perbincangan. So, kemahiran mendengar adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku pada peringkat penerimaan. Okay, terdapat perbezaan antara hearing dan listening. Dan sebenarnya kalau diterjemahkan, ia mempunyai maksud yang sama iaitu mendengar. Tapi hearing adalah mendengar yang bersifat fizik. Bermaksud ada suara yang didengari oleh telinga namun tidak diperhalusi oleh fikiran. Contohnya kalau kita berada dalam situasi kelas, kita dengar suara pensyarah bercakap tapi dalam masa yang sama kita tak fokus pada suara tersebut tetapi kita lebih tertumpu kepada bunyi-bunyi lain, contohnya seperti handphone atau bunyi keyboard atau sebagainya. Okey, untuk listening pula ia melibatkan usaha-usaha aktif dari fikiran dan perhatian penuh atas apa yang didengar melalui telinga. Okey, dalam listening pula maksudnya kita ada tindak balas, ada respon. Contohnya kalau dalam situasi kelas tadi, mungkin pensyarah bercakap dan kita mendengar, kita listening, kita mendengar dan kita memberi respon. Bermaksud kita faham, kita mendengar dan kita berfikir apa yang sedang kita perdengarkan, maklumat yang disampaikan. Proses mendengar secara umumnya ada 4, tapi ada macam-macam proses mendengar. Ada yang 5 proses, ada 6 proses, tapi untuk secara umumnya terdapat 4 proses mendengar. Prosesnya adalah mendengar, memahami, menilai dan bertindak. Jadi kita pergi explain untuk satu-satu. Bagi proses mendengar deretan bunyi bahasa. Okey, maksudnya di sini individu mendengar bunyi dari unsur-unsur luar yang sengaja dihasilkan dengan maksud tertentu. Bunyi yang dapat didengar setelah ia dapat dikesan dari mana arah datangnya. Pada peringkat permulaan mendengar, bunyi-bunyi yang jelas dan lantang sahaja yang dapat dikesan. So bila beberapa kali mendengar barulah kita boleh dengar keseluruhan. Mungkin kita bagi contoh situasi dalam bilik kuliah lah, lebih senang, kita mudahkan. Okey, kita dengar bunyi suara, kita dengar bunyi bising, bunyi suara, kita dengar tapi kita tak dapat lagi nak menilai apakah bunyi itu. Itu adalah peringkat pertama mendengar. Okey, yang kedua memahami. Memahami bunyi bahasa. Sesuatu bunyi yang didengar itu dikaitkan dengan maksud tertentu. Apabila deretan bunyi yang didengar dan diikuti dengan tingkah laku tertentu dari seseorang, pendengar akan menghubungkaitkan benda yang dimaksudkan atau tingkah laku yang dilakukan dengan bunyi yang dilafazkan. Okey, contohnya dalam keadaan situasi bilik kuliah. Okey, bila kita dah dengar bunyi bising, rupanya kita dengar suara lecturer bercakap, okey, dan kita cuba untuk memahami. Okey, kita memahami apa yang diperkatakan oleh penyampai. Jadi sebagai pendengar kita kena memahami setiap bunyi-bunyi bahasa yang disampaikan. Okey, seterusnya menilai bunyi bahasa. Peringkat ini pendengar menguasai makna untuk beberapa deretan bunyi. Ia dapat memahami persamaan, erti dan kelainan makna antara satu bunyi dengan bunyi yang lain dan cuba untuk menilai apakah bunyi yang disampaikan. Okey, contohnya bila seseorang penyampai itu menggunakan intonasi yang berlainan. Mungkin intonasi yang agak sedikit keras menandakan penyampai sedang marah, ataupun intonasi sedikit lemah sama ada penyampai sedih ataupun dalam keadaan manja. Okey,
Di sini pada tahap ini kita sebagai pendengar dapat menilai apakah nada-nada, suara ataupun bunyi yang disampaikan untuk kita menilai maklumat yang hendak disampaikan. Okey, yang seterusnya yang terakhir adalah bertindak terhadap bunyi bahasa. Okey, pada peringkat yang terakhir ini tidak akan terjadi sekiranya ia tidak bermula dari dia tidak dilakukan mengikut 3 proses yang tadi. Okey, kita tidak boleh hanya sekadar mendengar dan kemudian bertindak ataupun kita hanya mendengar dan menilai dan terus bertindak. So proses-proses ini perlu dilalui barulah kita boleh bertindak. Bertindak maksudnya di sini adalah apabila kita telah mendengar dan kita telah memahami apa yang cuba disampaikan dan kita telah menilai apa yang penyampai cuba untuk sampaikan, kita bertindak dengan memberi tindak balas ataupun respon kepada penyampai untuk memberitahu bahawa kita faham dan kita menerima maklumat yang telah disampaikan. So seterusnya adalah jenis-jenis kemahiran mendengar. Okey, ada dua jenis kemahiran mendengar. Yang pertama secara interaktif ataupun aktif. Yang kedua tidak interaktif ataupun pasif. Mendengar secara aktif ni melibatkan kedua-dua belah pihak iaitu penyampai dan juga pendengar. Okey, antara ciri-ciri yang ada dalam pendengar yang aktif ini adalah intensif. Yang pertama intensif. Intensif ialah seorang pendengar yang aktif akan memberi penumpuan secara intensif kepada apa yang diperkatakan oleh penyampai dan pada masa yang sama mampu menganalisis maklumat yang disampaikan oleh penyampai. Okey, ini adalah untuk orang yang intensif. Okey, ciri yang kedua adalah empathy. Okey, empathy memerlukan pendengar menganggap diri mereka sebagai penyampai. Okey, pendengar yang aktif, dia menerima apa saja yang disampaikan oleh penyampai tanpa menyimpan segala pertikaian yang ada dalam fikirannya ataupun menilai apa pendapat yang pendengar itu ada dan menerima seadanya apa yang penyampai itu bercakap. Maksudnya dia letakkan diri pendengar meletak dirinya di dalam situasi penyampai. Okay, jadi untuk seseorang pendengar yang aktif, dia perlu ada rasa empathy. Okay, seterusnya membina kemahiran mendengar yang efektif. Untuk membina kemahiran mendengar yang efektif ni memang sangat penting. Okay, ini contohnya dia adalah tindak balas yang dilakukan oleh seorang pendengar kepada penyampai. Contohnya apabila penyampai itu menyampaikan sesuatu maklumat, dia memberi tindak balas. Contohnya dengan mengangguk kepala, perubahan air muka atau sebagainya lah untuk memberitahu bahawa pendengar faham apa yang disampaikan oleh penyampai. Okey, yang seterusnya adalah membina kemahiran bertindak balas. Okey, di sini tindak balas yang dimaksudkan adalah tindak balas yang positif dan bukannya yang negatif. Contohnya situasi pendengar mendengar apa yang disampaikan oleh penyampai, so pendengar hanya bertindak balas secara positif dengan memberitahu bahawa dia faham dan dengar apa yang disampaikan oleh penyampai. Okey, bukannya dengan menilai dari sudut negatif. Okey, untuk yang jenis yang tidak interaktif dan pasif ini tidak melibatkan tindak balas secara langsung oleh pendengar. Ini kebiasaannya memang akan ada. Contohnya kalau contohnya dalam televisyen, radio ataupun kita dalam kelas sendiri, hanya seorang saja penyampai yang menyampaikan. Contohnya memberi ucapan, hanya seorang saja yang akan menyampaikan maklumat dan selebihnya adalah pendengar yang pasif. Tidak memberi respon apa-apa dan sekadar hanya mendengar. Okey, seterusnya halangan kemahiran mendengar. Okey, ada yang pertama terlalu banyak dengan maklumat yang tidak perlu. Okey, ini memang kalau ikut zaman sekarang ni memang macam-macam medium kita boleh dapat maklumat-maklumat yang kita perlu. Tapi bila terlalu banyak maklumat-maklumat yang disampaikan melalui sama ada televisyen, radio, dialog, wawancara atau sebagainya, individu dihujani dengan pelbagai terlalu banyak maklumat sehingga kan
sumber-sumber itu menjadi gangguan-gangguan kepada penyampaian maklumat yang sebenar. Jadi berkemungkinan maklumat yang tak nak diperolehi itu yang didapati, tapi sedangkan maklumat yang diperlukan pendengar itu sendiri tak dapat sebab terlalu banyak sangat sumber maklumat yang tidak perlu. Okey, yang kedua, gangguan sekeliling yang menarik perhatian. Ini memang normal lah untuk kalau kita berada di mana-mana pun, kalau kita sedang berinteraksi dengan orang, memang akan ada gangguan-gangguan sekeliling yang akan menarik perhatian pendengar. Sekiranya apa yang cuba disampaikan tu tak menarik perhatian dia. Contohnya kalau kita berbual bersama rakan di kafe, di tepi jalan, mungkin gangguan-gangguan sekeliling seperti bunyi kereta, bunyi orang bercakap, bunyi telefon, itu yang akan membuatkan gangguan-gangguan penyampaian maklumat dan menjadikan kemahiran mendengar tu sangat kurang lah. Okey, yang seterusnya, kata-kata lebih deras dari fikiran. Ini merujuk kepada orang yang bercakap laju. Contohnya macam peserta debate, mereka memerlukan untuk bercakap laju. Tapi kita pula sebagai pendengar perlu mendengar dengan lebih teliti. Tetapi untuk perbualan harian ataupun untuk percakapan harian penyampaian maklumat, seorang penyampai itu tidak boleh berkata-kata dengan lebih laju disebabkan ini berkemungkinan pendengar tak dapat mendengar dengan jelas dan mungkin tidak dapat berfikir dan penerimaan maklumat tu kurang sampai. Yang seterusnya, kejutan emosi dalam perbualan. Ini biasa terjadi sekiranya ada perkataan-perkataan ataupun sesuatu yang mengganggu dalam perbualan. Contohnya, penyampai menggunakan bahasa-bahasa kasar ataupun beberapa jenis perkataan yang tidak digemari, tidak disukai oleh pendengar. Jadi mungkin kat situ akan membuatkan kejutan emosi dan menyebabkan pendengar tidak mahu mendengar selebihnya maklumat yang hendak disampaikan. Okay, dan yang terakhir adalah mengkritik penyampai. Mengkritik penyampai ni lebih kepada contohnya fizikal seseorang. Okay, mungkin yang menyampai ni mempunyai fizikal yang agak besar. Pendengar menilai penyampai dengan mengkritik, memfokuskan fizikal seseorang penyampai itu. Tidak mendengar maklumat yang cuba hendak disampaikan oleh penyampai tersebut. Jadi kat sini memang akan terdapat halangan-halangan mendengar untuk mendapatkan maklumat yang lebih berkesan. Okay. Seterusnya, cara meningkatkan kemahiran mendengar saya serahkan kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cara meningkatkan kemahiran mendengar. Ada 5 poin di sini, saya akan terangkan satu persatu. Poin yang pertama ialah menggunakan active listening. Sahabat saya tadi ada menyebut ada 2 jenis kemahiran mendengar, iaitu active listening dan passive listening. Untuk meningkatkan kemahiran mendengar, kita perlu menggunakan active listening sebab dia boleh mewujudkan hubungan interpersonal antara pekerja dan majikan, pelajar dan pesyarah, antara pendengar dan penyampai. Okey. Kedua, sebab apa kita gunakan active listening ni adalah kerana kedua-dua pihak mampu untuk memberi mesej, menyampaikan mesej dan memahami mesej tersebut dan boleh bagi tindak balas yang positif. Okey. Poin yang kedua ialah berfikiran terbuka. Pendengar yang baik berfikiran terbuka. Kalau seseorang tu tidak berfikiran terbuka, ia boleh menjejaskan hubungan interpersonal. Sebagai contoh, pendengar yang suka menghukum ataupun suka mengkritik apa yang disampaikan oleh penyampai, secara tak langsung, penyampai rasa tak selesa dan takut untuk menceritakan masalah beliau. Sebabnya beliau takut untuk dikritik. Okay? Poin yang ketiga ialah fokus terhadap apa yang dikatakan oleh penyampai. Okay, pendengar yang baik sentiasa memberi perhatian, menilai apa yang sedang dikatakan dan memutuskan apakah pilihan yang terbaik atau tindak balas yang sesuai untuk penyampai. Dan poin yang keempat ialah memandang kepada pendengar, eye contact. Eye contact atau hubungan mata tu sangat penting. Kalau kita dengar, kita kena tengok raut wajah, baru kita memahami apa yang disampaikan oleh penyampai.
Okey, pertentangan mata juga menjadikan pendengar ni lebih fokus terhadap apa yang dibincangkan dan penyampai pula akan rasa pendengar tu mendengar semua permasalahannya. Okey. Poin yang kelima, pendengar perlu mempunyai sifat empati yang tinggi. Okey, apabila empati tu ada dalam jiwa pendengar, menyebabkan pendengar tu memberi komitmen yang tinggi terhadap perkara yang diceritakan oleh penyampai. Selain tu, pendengar juga boleh bantu daripada segi bagi nasihat ataupun sokongan moral. Peranan kemahiran mendengar terhadap hubungan interpersonal. Dalam hubungan interpersonal, peranan pendengar ni bukan saja mengambil bunyi atau mendengar dan memahami, tetapi juga untuk memberikan tindak balas ataupun maklum balas. Okey, maklum balas ni sebenarnya ada beri dua fungsi, iaitu menunjukkan pemahaman pendengar ataupun ketidakfahaman pendengar tu. Jadi kemahiran mendengar ni penting sebab pendengar boleh bagi maklum balas yang baik, yang sesuai dengan masalah penyampai. Poin yang kedua ialah mendengar dan memahami dengan baik apa mesej yang disampaikan. Poin yang ketiga ialah menggalakkan penyampai untuk berkomunikasi sepenuhnya secara terbuka dan jujur. So kalau seorang penyampai tu selesa dengan pendengar, dia akan bercerita tanpa berselindung. Apa-apa masalah dia akan cerita semua tanpa menyorokkan sedikit pun. Okay, kesimpulannya di sini adalah kemahiran mendengar ni dan bertutur sangat penting dalam kehidupan seseorang. Keperluan mendengar dan bertutur secara berkesan dapat mewujudkan suasana berkomunikasi yang baik dan penyaluran mesej berhala dapat menghasilkan kesefahaman secara optimal. Sekian, terima kasih.